نستعين صراط الذين أنعمت عليهم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وعلى آله وصحبه سبحانك لا علم لنا لا حول ولا قوة إلا بالله. Qala bunyi ke apa? Bunyi. Petuyuk tu baik. Pecah oleh apa dah? Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana min ulumihi wad-daraini amin. Dan ketahui olehmu bahawasanya harta itu tiada dicela akan dia akan harta semata-mata. Jadi harta yang kita miliki itu bukan cela, bukan dicela oleh syarak semata-mata. Lepas tu harta yang manakah yang syarak celakan? Bahkan yang dicela itu, bahkan harta yang dicela itu apa? Yang dicelakan oleh syarak itu harta yang melalaikan daripada ibadat. Ada harta membawa kepada dia tak ingat pada Allah Ta'ala, membawa kepada dia tak ibadat pada Allah. Itu harta yang dicelakan oleh syarak. Maka dengan sebab beginilah kita jadi seorang manusia, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mesti guna harta biarkan menjadi pandai. Biarkan pandai ke gunakan harta. Karena harta kalaulah kita guna tak pandainya, maka dia akan jadi perkara yang binasakan kita. Tu. Dengan sebab harta banyak ni juga kita susah dalam akhirat esok. Dan dengan sebab harta ni juga kita dapat bertuah di akhirat esok. Kalau begitu, gunakanlah harta yang Allah Ta'ala bagi itu biar menjadi sempurna. Adapun harta yang menolong atas ibadat, harta yang menolong akan ampunnya dia tu atas ibadat, maka iaitu harta yang menolong akan ampunnya harta itu atas ibadat ni dipujikan dia oleh syarak. Mana syarak puji? Kita guna harta kepada jalan ibadat itu syarak dipujikan. Tu dengan sebab harta kita boleh buat masjid. Dengan sebab harta kita boleh belajar. Dengan sebab harta kita boleh menafkahkan, membelanjakan kepada ahli-ahli rumah kita. Dengan sebab ada harta itulah. Tu sebab tu harta ni boleh menolongkan di atas ibadat kita.
Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ni'mal malu salihu lil mar'i salihi. Rawahul Imam Ahmadu wa Tabarani an Amr ibn al-Asi bisanadin sahihin, dengan sanad yang sahih. Mana riwayat hadis itu tidak cedera. Tu ingatan dia dhabit kuat. Apa artinya? Arti bagi ini hadis, sebaik-baik sesuatu harta yang baik, sebaik-baik sesuatu harta yang baik bagi seorang yang baik. Harta yang baik bagi orang yang baik. Orang yang tak baik akan dapat harta yang tak baik. Harta daripada jual dada, harta yang dia dapat daripada tak sembahyang, harta yang dapat daripada tiada puasa. Maka dapat juga, tapi dapat harta tidak baik. Adapun harta baik bagi orang yang baik, orang yang jaga sembahyang, orang yang selalulah berpuasa, orang yang selalu ibadat pada Allah, maka Allah akan bagi harta kepada dia, harta yang baik-baik. Tetapi tiada sayugia, tiada sepatut dan tiada bagus membanyakkan akan dia akan harta itu. Tak patut membanyakkan. Bahkan yang lebih utama, yang lebih penting, diambil harta itu sekadar yang memadai sahaja. Tak kena dengan kita ni. Hak kita ni banyak dak harta. Sebuah rumah tu kereta ada 10 hutih. Ada kereta 10 buah, motor ada 10 buah. Tu macam-macam lah. Dalam rumah pula TV tu ada berapa buah, berapa hutih TV. Tu TV dia berapa? Ada dalam bilik. Dalam bilik tidur tu tiap-tiap orang ada TV. Tempat tetamu pun ada TV. Mana-mana pun ada TV. Jadi bermaknanya banyak loh. Bukan sekadar madai hidup dak tu. Sebab tu bahkan yang lebih utama harta yang kita nak ambil tu, dia ambil harta itu sekadar madai sahaja. Ni payah, memang payah lah macam ni. Sebab tu kita gunakanlah harta biar baik, biar harta tu dapat menolongkan kita dalam ibadat. Pasal apa? Kerana doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ja'al rizqa ali Muhammadin fid dunya kafafa. Rawahul Bukhari wa Muslimun an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Artinya, hei Allah, jadikan olehmu akan rezeki keluarga Muhammad bagi yang akan rezeki keluarga Muhammad. Jadi barang yang tiada ada ia barang berlebih daripada yang memadai. Doa Nabi minta, ya Allah, jadikan olehmu akan rezeki keluarga Muhammad ni. Jadi barang yang tiada ada ia barang berlebih daripada yang memadai. Bahkan jadikan rezeki keluarga Nabi Muhammad ni ialah qadar memadai saja. Tak payah lebih daripada hak yang cukupi. Yang memadai, yang mencukupi. Tu saja. Payah ni dah. Ni payah sekali. Dengan sebab ada harta banyak itulah orang jadi jahat. Sebab harta banyak. Dulu hari tu masa miskin, maksiat tak ada dalam rumah dia. Akan tetapi apabila lah harta tu dah banyak, maksiat pun banyak bagi kat dia. Tu. Jadi macam tu. Tu. Tak apalah tu dah. Bahkan sekadar hajat sahaja tu. Bahkan sekadar hajat sahaja, sekadar perlu sahaja tu harta. Menunjuki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ini doa, menunjuk kepada bahawasanya tiada sawigia, tiada patut bagi mereka yang berakal
bahawa penat ia, bahawa letih ia dan susah ia mereka yang berakal tu pada menuntut, pada mencari akan yang lebih, akan harta yang lebih daripada qada hajat. Menyalahi dengan kita semua. Semua orang nak kaya belaka. Nabi kata dua orang, dua jenis, dua perkara yang manusia tu tak suka, manusia tu benci. Ithnani yakrahuma ibnu adama. Dua perkara yang bencikan kedua perkara ni oleh manusia. Manusia benci kedua perkara ni. Satu, al-maut, mati. Mati manusia tu benci. Tak ada siapa kasih seorang hamba pun mati. Tapi Nabi suruh kita mati, belum ada kita mati. Tapi semua orang takut mati. Rasulullah suruh kita mati. Mutu qabla an tamutu. Matilah kamu sebelum kamu mati. Mati apa? Mati perasaan kamu tidak tamak pada dunia. Mati perasaan kamu tidak kasih pada dunia. Mati perasaan kamu tidak nak pada dunia. Itu mana mutu qabla an tamutu. Mutu yang Nabi suruh mati perasaan. Perasaan kamu tu tidak gila, tidak kasih, tidak tamak. Qabla an tamutu, sebelum kamu mati masuk kubur. Nabi suruh kita mati. Tu dia. Nabi suruh kita mati tu. Dia. Maka manusia sekarang ini ni duk cari rezeki tu yang lebih pada yang dia hajat. Lebih pada qada dia hajat. Hajat ni kita katanya makan nasi sepinggan 30 kop. Ataupun kat Malaysia RM5 sepinggan. Dah cukup dah kita makan. Tapi tak, apabila pitih banyak, makan habis 1,000 satu meja, 1,000 baht satu meja, tambah lagi. Nah, tu macam tu, macam makan penuh makanan. Itu bukan mencukupi tu, itu melebihi. Itu dia weh. Kalau begitu, yang Nabi SAW ni bersabda macam tu mintakan Allah Ta'ala jadi rezeki keluarga Nabi ni sebagai rezeki yang mencukupi, sebagai rezeki yang memadai, tak payah dapat rezeki yang lebih-lebih tu. Kerana yang lebih tak akan disoal di akhirat esok ni. Kereta ada 450 biji, kereta ada 45 biji, tapi tak sempat nak naik lah kereta tu. Maka akan disoalkan, kenapakah kamu guna kereta tu banyak? Tu ada 2 biji pun okey lah. Ada 2 ni tak 10. Rumah besar tak ada nak duduk rumah tu. Besar rumah. Nah, tempat tidur sikit lah. Lepas tu tempat kemegahan dia tu, rumah 3 tingkat. Jadi duduk sungguh tingkat pertama tu. Ni bermakna orang kita banyak melebihikan harta. Maka itu syarat celakan. Syarat celah macam tu. Lalu itulah tiada segagia bagi mereka yang berakal, bahawa penat ia dan letih ia yang mereka berakal ni pada menuntut, pada mencari akan yang lebih, akan harta yang lebih daripada qada hajat. Pasal apa? Kerana tiada ada kebajikan padanya, pada menuntut akan harta yang lebih daripada qada hajat. Tak ada kebaikan. Tu tak ada kebaikan. Padanya, pada menuntut akan harta yang lebih daripada qada hajat, itu tak ada kebajikan. Adapun yang kalaulah kita cari harta qada memadai dalam kehidupan kita, itu dipujikan dia oleh syarak. Bahkan dia kita pernah dalam cari kehidupan, Allah Ta'ala nak ampunkan dosa kita. Ada satu dosa disebutkan dalam hadis, mafhumnya Allah Ta'ala tak ampunkan dosa ni dengan istighfar. Allah Ta'ala tak ampunkan dosa ni dengan minta doa. Akan tetapi Allah Ta'ala nak mengampunkan dosa ni dengan sebab kita susah dalam cari kehidupan. Susah dalam cari kehidupan, Allah Ta'ala nak ampunkan satu dosa ni. Tak diampunkan dengan istighfar. Itu dia. Bermula qada hajat itu banyak mana qada hajat, cuba kita mari tengok weh.
Kalau kita tengok budak pondok yang jalan kitab ni, alhamdulillah lah dia. Duduk tempat sepik. Tu. Ni, tapi semua cerita nak besar belaka tu tak ada ke? Duduk sepik lah. Tempat tu 2 meter. 2 meter setengah. Duduk tidur. Bawa ketuk tu kan bahu bangar tu baik tak buka jenatan. Nah, tu. Ni dia. Tapi cerita tu aku apabila keluar pada pondok esok, aku nak buat Allah besar tu. Panas perut duk pondok itu. Hello, ya tempat tu. Nah, tu weh. Dia jadi begitunya. Cerita tu ada saja kan. Cerita-cerita tu ada ni buat kamu ni. Aku apabila keluar esok aku nak cari bini yang jangok, ya tengok. Nak cari isteri yang comel, nak cari yang kaya, dia tengoknya. Ni, tu malah baik. Nak kaya. Boleh kaya ke menebah tak berhenti lah. Nah, kalau mu nak senang menjadi tok guru senang. Tak kena menebah. Tak kena buat apa. Duit tak ada. Tapi tak rumah. Kerana Nabi SAW berjamin orang mengajar, orang belajar ini tak di rumah. Walaupun manusia duduk dalam keadaan mumah, tapi dia tak mumah. Tapi itu lah. Nah, tapi itulah orang nak tapas situ, Allah lah susahnya. Gitu. Tapi apa yang sampai kat situ ikutlah macam syurga dah. Rasa nak makan apa hari ni? Puasa nak makan daging bakar. Assalamualaikum. Ya ni. Waalaikumsalam. Bobo sedang molek lalu pergi ikut nak lalu pasar malam ni apa tu beli riba sekilo tu. Tu. Alhamdulillah ni. Pasal syurga dah hari. Tu pasal lapar timun panas-panas ni. Assalamualaikum bunyi. Bunyi timun pula tengok. Ni dia weh. Tapi nak sampai situ memang payah lah. Bukan senang-senang sampai situ tu. Tu. Nah, kalau mu tak no letih kuat-kuat tu ke? Tapi pandainya kena bagi ada lah. Pandainya tu. Kepandaian kamu tu kena bagi ada. Jangan tak ada. Kita duduk atas dunia tak ada pandai sekarang ni berat juga. Menanuk tak pandai, buat lauk tak reti. Reti sah tidur. Muka tak kena niat tidur. Tak pala raik lah dah. Hak tu lah hak tu. Nah, pandaian kena bagi ada. Pasal kita duduk atas dunia dah, okey. Gitu. Kalau duduk dalam syurga tak apa pula, ada khidmat. Pasal nak makan apa-apa tu, nak makan apa-apa, jual pokok kayu tu lalu siang. Rasa nak makan buah pauh siang je mari depan muka lalu musing. Jual kayu, dah-dahan kayu tu dia turut tuan syurga dia. Kalau suka nak apa, mari siang. Berhenti dapat ambil. Rasa nak makan burung, bersiap, jatuh depan. Ngah masak ngapa tak rasa semelih pun dah boleh makan dah. Tu syurga. Tapi kan nak dapat hak nu kan banyak berkalangan manusia tak tahan sabar. Tak nak sabar weh. Itulah tu manusia. Tapi kalaulah kamu buat sabar, kamu akan dapat senang. Senang sungguh. Sekali tidur dengan dari 40 tahun. 40 tahun duk sah saja bagi. Duk galak. Tu. Masya-Allah, pas nak buat Quran lagi. Tapi kan nak dapat hak nu masya-Allah susahnya. Orang duk joget semua, joget pasar malam. Orang duk main tu mining. Nah, tapi kita tak ada apa-apa. Tu diam. Belajar, mengaji, buat amal. Tu. Tapi bukan masalah kita duduk amal, bukan duduk setepak kat tempat, duduk bagi mana-mana, bukan. Allah Ta'ala suruh kita berjalan, qul siru fil ard. Jalan atas muka bumi ni. Kamu tengoklah tanah kekuasaan aku atas muka bumi ni. Nah, bukan kita duduk setepak, ada ke mana. Dah. Banyak lagi kekuasaan Tuhan atas muka bumi ni. Tu. Tu bermula qada hajat itu bersalah-salahan iyo yang qada hajat dengan sebab bersalah-salahan kelakuan manusia. Sifat manusia bersalahan, hajat bersalahan juga. Kerana orang ni makan banyak, satu hari segantang dia. Orang ni dak satu cupok, satu liter apa?
1 liter sehari ataupun 1 kopi satu hari. Dah tu ya dia. Tu. Lalu tu dia kata tak sama kerana bersalahan kelakuan manusia. Tetapi yang dipuji qadar yang kuat. Qadar yang kuat ia ya qadar mengerjakan ibadat dengan sebabnya. Tu. Dengan sebabnya tu. Tetapi yang dipuji. Yang dipuji mana qadar yang dipuji. Qadar yang kuat ia ya qadar mengerjakan ibadat. Sebab tu kita makan litaqawi kerana mengkuatkan bagi ibadat. Dalam kita makan tu mesti kita niat, aku makan supaya gagah, saya kuat aku dalam kerja ibadat. Barulah makan kita jadi ibadat. Kalau kita makan dengan tidak ada niat apa-apa pun, maka itu tak dijadikan ibadat. Jadi apa? Jadi adat, kebiasaan. Tapi kalau kita makan, kita ingat aku makan ni supaya gagah dan kuat buat amal ibadat, jadi pahala kat situ. Aku makan minum ni. Tu. Sebab tu dia kata tetapi yang dipuji qadar, yang dipuji qadar yang kuat ia ya qadar mengerjakan ibadat. Tu mengerja dengan sebabnya, sebab qadar. Sebab qadar ni lah kita boleh buat ibadat pada Allah SWT. Kalau makan sikit, jadi badan kita tidak ada kuasa, tidak ada kekuatan untuk nak kerjakan ibadat. Maka kita makan, biarkan penuhkan perut kita, biarkan gagah dalam diri kita, kita buat ibadat pada Allah. Seperti belajar ibadat. Sebab kamu tua besar lah, boleh duduk dalam belajar ni, duduk belajar ke pondok bagi. Kamu masuk tanah dapat pahala. Kamu berjalan dapat pahala. Kamu maiwah dapat pahala. Jangan telanjang tu tak dapat pahala. Tu dia. Kalau buat perkara yang harus, selalunya perkara yang harus tak dapat pahala kalau buat. Tapi kalau buat dalam masa kamu belajar, masa kamu duduk di pondok ni, duduk tempat belajar, kamu buat perkara apa-apa pun jadi ibadat. Semua jadi ibadat. Daripada tidur kamu, bermain kamu, semua jadi ibadat. Tapi satunya, apa? Satu, iaitu kena duduk dalam belajar. Dengan sebab ni dah orang guru-guru yang niat belajar sampai mati, walaupun dia mengajar. Walaupun dia mengajar, tapi dia niat aku belajar hingga sampai mati. Kerana belajar guru ni dengan sahabat dia baca kitab, dengan sahabat dia tengok kitab, tengok buku, itu belajar dia. Kalau nak tengok seorang tu, masa malas juga seorang. Maka tengok melalui mengajar, maka itu pun dia niat belajar, dapat pahala semua. Itulah sebab tu orang dulu-dulu kalau masa akhir, masa tua, dia masuk duduk dalam pondok dalam. Duduk pondok dalam, bagi pondok sebelah, pondok Kelamian. Dia bawa isteri dia bersama duduk. Duduk kat dalam tu, duduk dalam pondok, mati dalam pondok. Tu. Itu mati dalam ibadat. Kalau duduk kat rumah ni, Allah lah, nak jadi ibadat susah sikit. Tu. Ada pun yang lebih, ada pun qadar yang lebih daripada qadar memadai dan mencukupi, maka ada padanya pada qadar yang lebih daripada qadar memadai 3 kebinasaan. Kalau kita ambil harta qadar lebih daripada yang mencukupi, maka ada kebinasaan atas kita. 1, pertama, menyeru ia seorang kepada maksiat, kepada derhakakan Allah Ta'ala. Kalau kita yang ambil lebih, dulu hari tu rumah dia kecil-kecil ya, ada tiang 9 putung ya. Dulu. Tapi sekarang ni dia jadi orang sedekah, orang yang kaya, semua maksiat yang masukkan dalam rumah dia. Tu. Ni tu 1, boleh menyerukan ia. Tu, menyeru ia ke apa? Menyeru ia qadar yang lebih dan qadar memadai. Boleh juga gitu. Pertama, menyeru ia harta yang lebih daripada qadar memadai. Gitu boleh tu.
Tu. Kepada maksiat. Maka bahwasanya orang yang kaya lebih kuasa atas mengerjakan maksiat daripada orang yang miskin. Orang miskin nak pergi kat Yala tak ada motor kereta, nak pergi ke Kuala Lumpur tidak ada motor kereta, kena naik bas nak apa gitu gini. Tapi orang kaya senang nak pergi kat mana senang, boleh fikir nak pergi kat mana. Start kereta pum perak lagi. Sebab apa? Sebab kaya. Sebab itulah orang kaya terlebih mudah daripada mengerjakan maksiat daripada orang miskin. Lebih mudah. Dan setengah daripada melihara maksiat itu, dan setengah daripada melihara, yang menjaga daripada maksiat itu, bahawa tiada kuasa engkau mengerjakannya ke maksiat. Kamu tak mampu nak mengerjakan maksiat, kamu tak mampu nak buat maksiat, maka itu dikatakan setengah dari perkara yang menjagakan kita pada maksiat. Dan sabar, hak kata tak mampu dengan sahabat kita miskin. Dan sabar, dia kata sabar dengan sahabat kita kaya. Sabar pada ketika kuasa itu lebih sukar, lebih susah daripada sabar pada ketika lemah. Sabar dekat kuasa. Kita ada harta, kita boleh beli maksiat tu tak dalam rumah kita, kita boleh buatlah perkara maksiat tu mari dalam rumah kita. Tapi kita sabar, kita tahan diri kita, kita tak guna harta kita ke jalan-jalan maksiat. Sebab itulah tahankan harta pada ketika kita kuasa lebih susah daripada sabar pada ketika lemah tu lagi. Lemah tak kuasa. Tu satu. Tu harta banyak tu. Harta yang lebih tu qadar madai boleh menyeru kepada maksiat. Yang kedua, bahawa menyeru ia harta yang lebih daripada qadar memadai tu, menyeru kepada bersedap-sedap dengan segala yang harus dan yang halal. Dia pitih banyak kau tak makan dalam mudah-mudah ni. Kita duk makan mama Maggi, sading telur tu, dengan sahabat pitih kurang, bukan pitih tak ada. Cuba pitih jadi banyak sikit weh. Nya pergi makan buffet tak sengat ingat banget. Makan sungguh. Salahnya. Ni, ni. Masya-Allah. Macam orang masuk buffet tak masuk kitab ni. Kitab suruh makan beri cukup untuk memadai kamu. Kita masuk buffet kah? Masuk pukul 3 petang, terbit pukul 3 malam. Gitu tak? Atau masuk pukul 4. Pukul 4 petang, terbit pukul 10 malam. Tuan kedai tengok. Dia 5 jam dah kedai aku. Dia makan-makan kenyang ni. Ini pula. Exercise dia. Tu makan pula-pula. Jadi sungguh. Tu. Tu. Padahal benda halal tu. Bukan kat mana-mana, dah benda halal. Tu, itu pun binasa juga. Orang jadi penyakit ni dengan sebab makan lah. Dulu masa miskin tak ada penyakit dia. Berkaya mari manis, mari ziarah. Darah tinggi mari ziarah. Tak sihat tu tak sihat ni mari ziarah. Ya tengok. Masa miskin tu tak ada Ada saja apa migraine. Tak migraine ada. Serabut. Pitih tak ada. Pitih tak ada serabut. Kerja ada. Tu masalahnya. Bukan pening kepala ni migraine. Pening kepala, sudah penyakit sudah. Dan apabila adalah badan seorang biasa bersedap-sedap, jadi adat dah dia. Dia hari-hari dia makan sedap, jadi adat dah bagi dia. Jadi biasa dah. Setiada kuasa ia seorang meninggalkannya kan bersedap-sedap. Orang yang pernah makan sedap, satu kali dia makan tak sedap, dia tak rasa. Dia tak boleh nak tinggal. Allah, masa duk pondok hari tu, Allah lah makan mudah-mudah ya. Dengan Maggi, ikan sading, ikan kering, telur gitu ya.
Berbalik di rumah tu orang buat Maggi, buat caya mama, buat telur. Aku makan nasi dengan telur tak lalu kata. Tengok. Aku kalau makan nasi dengan aku, tak lalu. Ya tengoknya. Masa hari tu mudah-mudah ya. Tiba-tiba satu hari, kerana jadi susah terlalu. Ni siapa pasal oleh kerana kita jadikan badan kita kebiasaan dalam bersedap-sedap. Sebab itulah kita tak kuasa meninggalkannya. Begitu juga badan kita ni kita ajarkan tidur banyak. Maka kalau tidur sikit, mata buyuknya tu. Nak akik ni, nak akak tak naik dia. Nak akak tak boleh. Pasal apa? Oleh kerana kita ajar dia kita tidur banyak. Kalau kita ajar dia kita ni pagi-pagi tidur, pagi-pagi tidur. Bila masa kamu tidur dah. Kita tengok waktu malam dah. Mu tidur pukul berapa? Kita tidur pukul apa? Selalu malam-malam. Kita tidur pukul 11. Maka pukul 11 tidur. Kalau ajar tidur pukul 12. Kalau ajar pukul 4, pukul 4 pagi tidur. Lepas tu jaga pukul 4 petang. Kalau dia ajar begitu. Ni. Lalu tu tubuh kita ni mengikut kita ajarkan. Kita ajar macam mana, maka jadi macam itulah tubuh kita. Kita ajar malas semayang, jadi malas itu. Sebab tu orang malas semayang, usaha lagi biarkan rajin semayang. Rasa malas, usaha lagi biarkan rajin. Lama-lama dia boleh langkah daripada sifat malas kepada sifat rajin. Tu besarnya tubuh badan kita ni. Sahabat tu masa duduk Yaman itu sekali Habib Umar kata, kamu nak kurangkan tidur banyak-banyak tak boleh, tapi kamu usahakan dapat boleh kamu kurangkan tidur kamu sebulan 5 minit. Sebulan kamu tinggal kurangkan tidur 5 minit. Maka dalam masa setahun kamu boleh kurangkan tidur 1 jam. Kalau kamu tak buat macam tu, selalulah kamu tidur tak berhenti buku tidur. Sebab kata tidur kasih macam ni cuba kita tengok bulan puasa lah. Bulan puasa kalau kamu ajar lepas pada sahur, lepas pada makan sahur. Kalau kamu ajar lepas pada makan sahur, kamu tidur. Maka kamu akan tidur sampai bila-bila masa. Apabila nak semayang subuh, masa penat dirimu, masa mengatuk diri kamu tu, macam-macam keadaan kamu. Pasal kamu ajarkan diri kamu tidur. Tapi kalaulah kamu ajar lepas suhur, kamu ajar pergi masjid. Sudah suhur, pergi masjid, baca Quran, semayang. Atau mau ajar pula lepas subuh tidur. Maka lepas subuh nak kita boleh dah. Tidur lalu dah. Dia tidur. Dia mengikut tubuh kita ajar. Faham molek tu diri kamu tu. Kamu nak ajar diri kamu macam mana, maka ajarkanlah. Tu. Kalau kamu ajar tak baik, jadi tak baiklah diri kamu. Kalau mau ajarkan badan kamu tubuh jadi baik, baiklah tubuh badan kamu tu. Jadi macam tu. Cuba kita tilik tengok. Cuba tilik ramai-ramai ni. Cuba tilik, cuba kita fikir tengok. Kenapa aku suka tidur? Kerana aku ajar tidur. Ajar tidur. Tidur semua-semua. Tu. Kalau orang biasa je kerja, berhenti kerja bila hari itulah dia demam. Cuba tengok orang kerja-kerja orang tua-tua. Dia selalu pagi jalan naik bukit nak apa, pergi menoreh ke apa, buatlah apa-apa saja pun. Tapi cuba satu hari berhenti 3 hari, tak kerja apa-apa, saya demam hari. Ketak lah. Demam. Boya kerja, siap mula-mula. Tu tubuh kita ni mengikut kita ajar. Kalau ajar makan banyak. Kalau ajar makan sikit. Ajar tidur banyak. Ajar tidur sikit. Sahabat tu kalau mungkin tengok Habib Umar, dia tidur, duduk gini ya. Hebat duduk. Jaga cukup pagi dia. Kadang-kadang pukul 2 malam tak tidur lagi. Belajar tidur habis lah. Tunggu tak tidur lagi. Garang kitab buat tu buat ni.
Maka ada satu orang Malaysia, Indonesia. Orang Indonesia ni dia nak balik kahwin. Nah, dia nak balik kahwin kat rumah, maka dia minta izin kepada Habib Umar. Dia kata, Habib, Amor nak minta izin Habib nak ikut sama Habib seminggu sebelum kamu nak balik. Kamu nak pergi tengok Habib, kerja Habib apa buat hari-hari. Habib keluar pada pagi, balik malam. Buat apa hari-hari? Nah, Habib sila pergi jalan. Dan dalam masa you minta seminggu nak bersama dengan Habib, pergilah mana-mana pun. Tapi budak tu duduk 2 hari 3 hari, Habib tak nak dah, takut dah. Perik je tu, perik. Kerana cerah pagi pergi. Sudah majlis program dia pukul 12 malam tu, ada lagi dia bercakap dengan orang sampai pukul 1, pukul 2. Balik rumah pula. Tak tidur hari tu. Esok lagi pula. 2 hari tu, 3 hari tu. Lalu Habib, afwan aku tak agak dah. Aku nak berhenti dulu, tak lagi dah. Deh. Cuba tengok puan babo dah heret awak ni. Klik dengan aku, klik hari. Tak lagi dah. Tidur dah bagus-bagus. Bodoh heret lagi tu. Ni, aku dah jauh letih tu. Hingga mak sedap dia. Aku duduk gebong pagi aku pergi. Hari kau punya pagi, pom klik betul. Pom kugu. Aku heret. Gege, pai. Pai tak kena pai. Klik. Belok dekat rekok ni kau. Tu. Perik. Buat tanya, apa panggil? Hai, ya dah. Ya aku pergi pula ni. Klik takut nak pergi. Buat lagi. Tu dia. Aku suka. Aku tu. Apa kamu tengok tu buat gapo gitu. Bukan buat gapo dia, kerja dia. Program buat dia. Gitu begini. Tu. Program dia. Kalau apa tak ada program banyak lagi. Habis Umar program dia ni penuh. Esok hari ni dah buat. Esok ada nanti dah. Program dia mari kertas. Dengan buku, mari buku program dia. Ambil di buku ni, bilang siapa pukul 12 malam tu. Nah, nanti dia tu ada satu kali mertua. Tua bapa pergi sekat sana, yang letak nama anak dia, cucu dia. Tunggu Habib Umar. Habib Umar, Ustaz nak balik. Nak balik tu ni 4 jam, 5 jam baru balik. Ustaz. Betul nak balik dah. 5 jam. Yuk pergi pagi, petang nak boleh jumpa. Pergi pagi. Kalau daftar nama nak jumpa dengan dia nah. Daftar nama, ada bilik dia, apa ni ya. Tengok bilik maktabah untuk dia. Kita pergi masuk nama, kata nak jumpa dengan Habib Umar. Bila giliran kita tu bila? Iaitu 2 bulan lagi giliran kita. Takut tu. Lepas tu dia kata, kalau buat nak jumpa Habib Umar, kalau daftar nama 2 bulan lagi, buat tak alik dah. Lepas jumpa macam mana? Kita pergi belakang, dia duduk semayang. Dia duduk semayang isyraq, duduk semayang duha pagi-pagi, kita tunggu belakang dia. Assalamualaikum, pum, masuk tu. Tu. Nak cari masa. Kalau tak masuk tu, dia bangun, Allah Akbar. Ada apa pula itu, sejuk pula. Tu dia, Masya Allah. Tapi dia ajak, dia koyak. Dia kata tubuh kamu, kalau kamu ajak tidur banyak, kamu akan tidur banyak. Kalau ajak kamu tidur sikit, kamu akan tidur sikit. Tu tubuh kamu. Nah, tak apalah tu. Dan nascaya Allah pada kata nascaya ada kuasa ia. Yang ni, dan apabila adalah badan seorang biasa bersedap-sedap, nascaya bersangatan kasihnya seorang akan harta. Punca kasih ke harta ni dianya apa? Iaitu biasa tubuh makan bersedap-sedap. Kalau tak ada tom ye, aku tak makan. Kalau tak ada tom yam, tak ada sup, aku tak makan. Aku makan tom yam, sup, makan macam tu. Nah, dan apabila kasih ia seorang ke harta pula. Apabila kasih harta, terjadi padanya pada seorang itu beberapa kesalahan. Orang minta sedekah tak nak bagi,
Orang minta dana tak nak bagi, minta sumbangan pun tak nak bagi. Pasal dia kata aku ni kerja letih-letih mu mari minta, ya tak ada gamuk mu ni. Macam-macam. Banyak kesalahan dalam kita kasihkan harta. Tu. Sabda Nabi Isa alaihi salam, hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Huwa min kalamin Isa alaihi salam kama rawahul Baihaqi wa Abu Nuaim. Bukan Abu Naim, Abu Nuaimin. Tu. Ini ialah hubbud dunya daripada kalam Nabi Isa alaihi salam. Kama rawahul Baihaqi wa Abu Nuaimin. Artinya kasih akan dunia itu. Gapo dunia? Masyaghalaka an zikrillah, benda yang menggaduhlah akan dikau daripada ingat Allah Ta'ala. Benda yang membimbangkan akan dikau daripada ingat Allah Ta'ala. Apabila kamu mai benda tu, maka kamu lalai dengan Allah Ta'ala, maka itu dinamakan dunia. Kita faham katanya tanah, kebun tu dunia, itu harta dunia. Kalau kita guna dia tidak melalaikan kita daripada ada agama, daripada ingatkan Allah Ta'ala, maka itu tak dinamakan dunia hakikatan. Dikatakan dunia suratan la hakikatan. Dunia pada rupa sahaja, bukan pada bukan pada hakiki. Yang tu kita nak. Yang paling kita takutnya, dunia suratan wa hakikatan. Dunia pada rupa dan pada sungguh. Satu. Dan pulanya akhirat suratan. Akhirat suratan wa dunia hakikatan. Tu takut juga tu. Dunia akhirat nampaknya akhirat, tapi rupa saja. Hakikatnya dunia, tu takut juga. Apa? Mengajar, mengaji, buat amal, ibadat tu ibadat ni. Nak dunia. Orang panggil kita ngerjakan ibadat tu kerana dunia, bukan akhirat. Tu takutnya tu. Orang panggil akhirat suratan lah hakikatan. Akhirat pada rupa saja. Mengajar rupa akhirat, tapi dalam tu pitihkan dia. Pitih harta yang banyak, nak kat dia tu. Kalau orang tak bagi gaji, dia tak mengajar. Kalau orang bagi gaji, dia mengajar. Tu. Hak tu orang panggil akhirat, orang panggil apa? Akhirat suratan. La hakikat itu. Akhirat suratan. Akhirat pada rupa. Pada hakikat bukan akhirat dunia. Iaitu kita takut. Tu. Kasih akan dunia itu kepala tiap-tiap kesalahan. Umi bagi kesalahan tu ialah kasihkan dunia. Pasal apa? Kerana mula-mula menjatuhkan ia seorang kepada syubhat. Kerana mula-mula apa? Kerana kasih akan dunia itu mula-mula menjatuhkan ia ke seorang kepada yang syubhat. Kasih dunia ni ialah perkara yang awal-awal menjatuhkan kepada yang syubhat. Kemudian kepada yang makruh. Mula-mula syubhat, tak tentu kata halal, tak tentu kata haram. Naik tangga sikit, naik kelas sikit, ialahnya naik pada makruh. Kemudian selepas dah makruh, naik kepada yang haram. Kemudian kepada yang haram. Jadi ada tangga dia. Tangga mula-mula syubhat. Tangga yang kedua naik makruh. Tangga yang ketiga naik haram lah dah. Takut ni. Yang ni lah kita takut sekarang ni. Buat mudah-mudah gitu. Orang kerja dunia, nak dunia, itu tak bosan mana pasal dia kerja dunia. Yang paling kita takutnya apa? Kerja agama tapi nak dunia. Hatuh takut kali. Kerja agama, mengajar agama, buat agama, tapi nak dunia. Hatuh takut. Apa dunia? Pangkat, masyhur, pitih, kaya, harta yang banyak. Tu sebab tu kita mengajar, ada kerja usaha kita kerja. Itu kerja kita.
Mengajar tak mengajar, kerja tak kerja. Tu. Nah, pitih ke bagi, kita ambil. Macam tu. Nah. Jangan kata aku boleh mengajar duduk tak belajar kerja. Dah kerja cara kita. Sekadar. Jangan siapa menjadikan aib. Jadikan aib dalam kerja tak nak juga. Macam kerja kali jambang tak nak lah. Kerja ada, kerja kali tandah. Kerja ada, kerja sapu-sapuh, tak nak tu. Kita tengok pangkat-pangkat pula tu. Ataupun kerja-kerja ada, kerja jual dalam pasar malam ada juga macam tu. Bagi mengajar ni dia sepit sangat bagi dia kerja. Nah, sepit sangat je. Bukan luas, tak sama dengan orang yang biasa. Orang biasa kerja apa-apa tak apa, tapi mereka yang mengajar agama nak jaga benar. Muru'ah, sifat kemanusiaan tu. Muru'ah tu kena jaga. Silap tak jaga haram lalu dah. Tu. Kita katanya orang biasa kalau tak pakai baju apa jalan batas-batas tu, batas jalan tu orang tak kata apa. Nah, tak kata haram, tak kata apa. Tapi kalau orang mengajar tak pakai baju tu kening. Lah mana ni jadi bila ni bulan 5 dah apa? Masalahnya. Tak kata lalu dah. Tu muru'ah tu kena jaga lagi. Tu. Nah, kita sama kita pelajar pondok. Pelajar pondok ni biasanya kepiah atas kepala selalulah ada. Kita tak sama dengan sekolah. Nah, sekolah tak ada, tak apa piah atas kepala. Biasa ya. Tapi kalau pondok lebih mana piah tak ada ni. Tok akhir ni. Ya lain lah dah. Muru'ah dia tu. Muru'ah sifat kemanusiaan tak sama dah. Tu dia sahabat dia jaga pakai piah apa itu gini. Kalau kita buang piah kita habislah muru'ah kita. Muru'ah sifat kemanusiaan kiatของเราก็หมดไปแล้วว่างี้นะถ้าหากว่าเรารักษาเกียรติของเราก็คนก็ให้เกียรติแก่เราถูกถ้าหากว่าเราไม่รักษาเกียรติของเราคนก็ไม่ให้เกียรติแก่เราitu jadilah tu. Nah, kalau kamu dan orang dia muliakan kamu kena mulia diri kamu dulu baru orang mulia kamu. Tapi kalau kamu tak nak orang mulia kamu tak usah mulia diri kamu, melepas gitu ya. Ikut mana buat gapo lepas gitu ya. Maka orang empat tak mulia juga kamu. Tapi kalau kamu mulia diri kamu, orang pun muliakan juga diri kamu. Tu. Dan apabila kasih ia ke harta, terjadi padanya pada kasihkan harta beberapa kesalahan. Terjadi padanya pada kasihkan harta. Tu. Pada kasihkan harta tu beberapa kesalahan, yakni banyak kesalahan. Tu. Tak satu sikit. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hubbud dunya ra'su kulli khati'ah, arti kasih akan dunia itu kepala bertiap-tiap kesalahan. Kerana mula-mula menjatuhkan ia. Kerana kasih akan dunia itu mula-mula menjatuhkan ia, kasihkan dunia ni kepada syubhat, kepada perkara yang syubhat. Mula-mula menjatuhkan ia, kasihkan dunia ni kepada syubhat, kepada perkara yang syubhat. Kemudian daripada menjatuhkan pada syubhat kepada yang makruh, menjatuhkan ia kepada yang makruh. Gitu. Kemudian kepada yang haram, kemudian menjatuhkan ia kepada yang haram. Dan yang ketiga, bahawa melalaikan ia seorang daripada zikrillah ataupun bahawa melalaikan ia apa? Yang lebih harta yang lebih daripada qadar memadai. Yang ketiga, bahawa melalaikan ia seorang tak apa tu. Tu. Bahawa melalaikan ia seorang daripada zikrillah. Pasal apa? Kerana berhimpun di dalam hati itu, hati seorang tu berbalahan. Tu kerana berhimpun di dalam hati itu berbalahan. Berbalahan. Dan perhitungan. Berhimpun antara hati itu berbantahan dan perhitungan.
Apa perbatahan? Dengan upama koli. Tu dengan upama koli. Dan perhitungan dengan upama kongsi. Kongsi itu punca daripada lebih dalam qadar yang mencukupi. Boleh melalaikan daripada zikrillah. Pasal apa? Kerana berhimpun dalam hati itu, berbatahan dengan upama koli. Tu kalau dia jadi koli. Dan perhitungan dengan upama kongsi. Kongsi nak orang kongsi syarik. Dan segala fikiran pada menghasilkan harta. Duk fikir hari-hari, nak buat macam mana ni, nak harta bertambah lagi, tak cukup lagi banyak ni, harta bertambah lagi. Kalau jadi koli, balah pula. Kalau kongsi itu dah hitung pula, aku boleh hanya mana, moga aku turun saham ni banyak juga, 2 juta, aku boleh hanya mana. Dia kira macam tu hari-hari. Pasal apa? Pasal dia perlu nak kepada yang lebih daripada madai. Timbul berbatahan dengan farmakoli. Orang pekerja, balah tak ada berhenti lah. Aku sikit, kamu banyak. Kerana aku tak sama dengan kamu. Kamu boleh gaji banyak, aku boleh gaji sikit. Itu pihak koli. Dan perhitungan dengan upama kongsi. Kongsi orangnya turun saham banyak, turun modal banyak. Dah juta-juta seorang. Tu dah hitung hari-hari juta, aku akan dapat apa kira-kira. Dan segala fikiran yang menghasilkan, semua fikiran dia yang ada dalam diri dia tu, dia fikir untuk menghasilkan harta. Dia tak kira ke harta ni cukup ke tak cukup, tak kira. Hari-hari fikiran dia untuk dapatkan harta. Daripada sejuta tambah 2 juta, tambah 3 juta, tapi amalan tak pernah fikir. Ibadat hari ni aku zikir boleh tak 100 hari ni, aku zikir boleh tak 300 hari ni, 300 pagi 300 petang. Maka kalau kamu 300 pagi 300 petang tak boleh zikir, maka kamu masuk dalam orang yang lalai lagi. Adakah fikirnya tu? Tak sempat nak fikir macam tu. Aku nak fikir biarkan harta tu bertambah, biarkan harta tu hasilkan buat macam mana, tak jangan rugi tu, tak nak rugi harta. Dan pada menambah harta itu, mula-mula lagi tu fikir untuk menambahkan harta. Dan pada menambah harta itu, Allah pada kata pada menghasilkan. Dan segala fikiran pada menambah harta itu mula-mula kena fikir, awal-awal kena fikir bagi orang yang nak lebih pada qadar hajat tu, iaitu nak buat macam manakah biarkan harta dia tu bertambah. Aku tak nak duduk bawah pada orang, aku nak tinggi ni. Tu ni salahan dengan kita semua, masya-Allah. Ni mengata dipanggilkan kita nak syurga Allah. Nak syurga Allah, dunia pun nak juga. Ni dah. Padahal dunia ni kepala bagi semua kesalahan. Bahkan hubbud dunia, kasih dunia ni membatalkan segala amal. Masya-Allah, ni kita takut ni. Hal ni takut sekali. Kita buat amal banyak daripada Abu Dhabi dengan tempat tua, tapi hati tak habis-habis kasih dunia. Orang mari minta dana, minta rumah jerkah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa ni? Kerak. Kerak apa dah? Berakhir kerak sungguh. Apa ni? Sumbangan. Sumbangan mana? Tu. Itu bagi orang yang kasihkan harta. Macam tu dia bercakap. Jerkah orang tak tahulah. Padahalnya Allah Ta'ala berfirman dalam Quran, wa ammasaila fala tanhab. Dan ada pun orang yang minta tu, maka jangan kamu jerkah dia, maka jangan kamu kuatkan suara kamu dengan dia. Kamu cakaplah dia dengan bergaluh. Walaupun dia tipu tak tipu, dia minta kamu bagilah. Kalau tipu tak ada apalah, makan bagi dia lah. Dapat 20 kop je, dapat RM1 bagilah, RM2 bagikanlah. Tak payahlah ada kata kat dia. Tipu tak tipu, ikut dia lah tu. Itu Allah yang bicarakan. Ada hak kita tunaikan hajat kita tu. Orang minta, kita bagi. Ni. Kemudian pada memeliharakannya. Kemudian
pada melahirakannya, yakni segala fikiran pada melahirakannya kan harta, atau pada kata pada menghasilkannya. Kemudian pada melahirakannya apa? Yakni segala fikiran pada melahirakannya. Pada menjaga ke harta. Apabila harta tu banyak, fikir pula nak buat ke mana nak jaga harta. Kemudian ada pelihara tu pada mengeluarkan harta, pada mengeluarkannya ke harta. Ini Allah pada kata pada menghasilkannya, ataupun pada kata pada melihara juga tu. Kemudian pada meliharakannya, kemudian daripada melihara pada mengeluarkannya. Apa? Segala fikiran pada mengeluarkannya kan harta. Jadi hari-hari tu dia duk fikir berkenaan dengan harta dia tu lah. Nak jaga, nak buat macam mana, nak dapat bertambah, nak buat macam mana, nak keluar lagu mana harta kita ni. Macam-macam lah hari-hari. Hatu masalah dunia. Tapi masalah akhirat tak pernah hatu. Tak pernah aturkan masalah akhirat. Kata aku ni apabila masuk waktu zuhur, aku nak semayang di masjid. Asar semayang berjemaah, maghrib jemaah, isya jemaah, subuh berjemaah. Tak ada atur begitu. Inilah manusia sibuk dengan harta. Ada. Kalau ada pun sikit tak banyak. Dah habis setakat tu. Ni istiqnah mula ni. Sekalian yang tersebut, bermula sekalian yang tersebut menghitamkan sekalian tersebut akan hati. Itu khabar. Apa sekalian tersebut? Bermula sekalian tersebut, yakni berhimpun dalam hati perbatahan dan perhitungan dan segala fikiran ila akhirih dia. Menghitamkan hati juga situ. Ataupun bermula sekalian tersebut daripada 3 perkara yang binasakan. Bermula sekalian tersebut daripada 3 perkara yang membinasakan. Sekalian tersebut daripada 3 perkara yang kebinasaan. 3 perkara yang kebinasaan tu menghitamkan sekian tersebut akan hati. Hati tak dapat dengar pengajaran agama. Hati tak terima pengajaran agama. Tu hati hitam. Tak dengar kebaikan. Punca daripada kasih dunia. Punca pada harta tu banyak. Sebab tu kalau kita tengok di masjid-masjid, banyak pada kalangan orang miskin-miskin. Ada pun orang kaya jarang-jarang, bukan tak ada. Kalau kat sini tak ada seorang pun. Kalau kat sini Malaysia ada, kerana ada kalangan datuk-datuk suka pergi masjid. Mereka suka bina-bina masjid. Mereka suka tu suka ni. Tapi kat sini ni kalau orang kaya ni jaranglah ke masjid-masjid. Kebanyakan orang masjid ialah orang miskin-miskin. Kerana mereka tak ada sibuk dengan harta. Dapat mereka tunaikan apa sahaja Allah Ta'ala perintah. Tu nah. Tu. Dan menghilangkan sekalian tersebut akan jernihnya hati. Hati akan tak berjernih kerana ada sekalian tersebut itu. Dan melalaikan melalaikan sekalian tersebut itu daripada zikrillah ta'ala, daripada ingatkan Allah Ta'ala. Banyakkan harta, suka ambil kepada yang lebih. Orang ni tak pernah zikir pada Allah. Orang ni tak pernah duk subhanallah, subhanallah, tak sempat tu. Sudah semayang siap, selalu terus pergi. Sudah semayang, saya pun pergi. Tak sempat dah nak zikir subhanallah, subhanallah, subhanallah. Nak berdoa pada Allah pun tak sempat dah. Kenapa? Kerana kerja terlalu banyaknya. Seperti firman-Nya Allah Ta'ala, alhaakumut takatsur
hatta zurtumul maqabir. Ni. Artinya melalaikan akan kamu daripada mengerjakan amal ibadat. Melalai oleh bermegah-megah dengan harta dan anak dan lainnya. Dengan sebab kamu membanyakkan harta, ada anak, adalah pada anak lagi, pangkat kamu. Melalai hingga ziarah kamu akan perkuburan. Ketika itulah baru kamu hilang lalai. Apakah ziarah perkuburan? Arti hingga ziarah kamu akan perkuburan tu, hingga kamu mati dan ditanam kamu di dalam kubur. Ketika itulah kamu rasa kata, oh sungguh aku dah sibuk dengan harta hari itu. Memangnya aku suka harta tu boleh buat aku jaya, tapi tak jaya kali. Sebab tu Allah Ta'ala cerita dalam surah tu, Alhaakum takatsur hatta zurtum maqabir. Kallahish. Ada mana ya? Kallahish sayalamun, lagi akan tahu. Summa kalla saya. Kemudian kamu akan tahu. Jaga molek, jaga baik. Kamu duk hipung ke harta tu, kamu sengkau harta menyelamatkan kamu, lagi akan tahu kamu tu. Summa kalla sayalamun, kalla sawfa ta'lamun, lagi akan datang kamu akan tahu. Allah Ta'ala ke soal harta kita tu. So akhir ayat dia kata apa? Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Kemudian sesungguhnya akan ditanyakan kamu pada hari itu, hari kiamat. Tanya mau 'anin na'im, daripada nikmat yang kamu guna. Kamu guna nikmat kat mana? An-na'im, kamu guna nikmat tu kat mana kamu guna? Adakah aku beri nikmat pada kamu mengguna pada jalan maksiat? Adakah kamu buat pada jalan kebaikan? Tanya tu. Harta kita banyak-banyak tu, InsyaAllah tu. Hal lebih-lebih laginya, kita jadi seorang yang kaya, jiran rumah kita tu orang miskin, tak ada nak makan, tak ada apa tu ini. Tapi kita tu suka, tak pernah bagi pada jiran tepi rumah yang miskin. Maka ini akan disoal oleh Allah SWT. Kerana mu tak peduli kepada orang miskin. Aku bagi kamu harta yang banyak, kamu tak bagi makan kat dia, kamu tak beri apa kat dia. Tu. Tu ingat baik tu. Ni pandai kita takut sekali ni. Kerjalah letih kita. Kalau kat sini kau pergi pasar pagi, nak pagi pasar pagi kalau pukul 3 pagi kita dah pergi. Tu pukul 3 pagi kita pergi kerja. Tapi semua harta kita, kalaulah tak betul dengan Allah Ta'ala, Allah Ta'ala akan soal satu persatu. Kamu akan sedarnya apabila kamu ditanam dalam kubur. Ketika itulah kamu akan sedar. Kamu akan tanya, mana rumah aku yang besar, mana isteriku yang cantik. Berat lagi. Tu. Sebab itulah harta kita ada. Gunakan harta kepada jalan kebaikan. Itu mesti kita jaga. Guna harta pada jalan kebaikan. Habis kat tu. Ketahui olehmu bahawasanya makna kikir itu menegah barang yang mewajibkan akan dia barang oleh syarak atau muru'ah. Yang pertama seperti zakat dan sebuah nafkah isteri. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa rzuqna 'ilman yanfa'una. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala
sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi